Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya pada channel Nazrin Din. Okey, baik. Hari ini saya ambilkan tajuk adalah hukum tajwid izhar halki. Apa yang anda perlu faham dengan izhar halki, insya-Allah saya akan kupaskan, saya akan bahaskan pada video ni secara ringkas. Allah, jom layankan video ni supaya anda dapat faham dengan jelas. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ini iaitu berkaitan dengan tajuk yang saya telah nyatakan pada video yang sebelum ini, iaitu hukum tajwid izhar halki. Sebelum anda faham hukum tajwid izhar halki ni, hukum nun mati ataupun tanwin ni dia ada simbol-simbol yang tertentu dalam Al-Quran. Okey, macam mana anda hendak faham? Okey, saya istilahkan dia simbol supaya tidak mahu anda tertukar. Apabila sebut nun mati atau tanwin dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah simbol berkaitan nun dia letakkan tanda mati dan tanwin dia itu adalah tanwin yang selari. Tanwin atas, bawah dan depan semua tanwin yang selari. Dan kalau kita perhatikan pada bahagian baris tanwin depan dia buatkan dengan tanda 69. Itu tandanya hukum untuk izhar halki. Manakala untuk hukum tanwin yang kedua, iaitu ataupun nun mati ataupun tanwin yang kedua berkaitan dengan nun mati tapi dia letakkan tanda mim kecil ke atas tu, ataupun tanwin pula sepatutnya tanwin digantikan dengan tanwin. Contohnya baris atas dia letak baris mim kecil, baris bawah dia letak simbol mim kecil, baris depan dia letak simbol mim kecil juga. Jadi dekat situ kita dapat bezakan itu adalah untuk hukum iqlab. Manakala nun mati ataupun tanwin yang ketiga, iaitu dibahagikan kepada 3 hukum lah yang ni. Antaranya nun dia tak letak tanda mati dan tanwin dia tak selari. Kalau kita perhatikan tanwin depan dia adalah 99. Itu berkaitan dengan hukum idgham bila gunnah, idgham bi gunnah dan ikhfa hakiki. Jadi macam mana anda nak faham supaya kita tengok je kita dah boleh faham dengan hukum tajwid? Jom kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan izhar halki. Okey, yang pertama, izhar halki. Izhar adalah yang bermaksud nyata ataupun jelas. Manakala halki adalah halkum ataupun korongkum. Itulah dinamakan izhar halki. Macam mana cara bacaan izhar halki ni? Cara bacaan izhar halki ni iaitu apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa ataupun bertemu salah satu daripada huruf izhar halki. Huruf izhar halki ada 6, iaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghin dan huruf ha. Okey, jadi yang ni saya susunkan mengikut urutan yang mana depan dan yang mana perlu di akhir supaya kita mudah untuk susun. Okey, jadi 6 huruf ni apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa salah satu daripada hukum izhar halki, maka dia perlu dibaca dengan jelas ataupun nyata. Okey, baik, kita cuba tengok contoh dia. Saya keluarkan satu contoh berkaitan dengan nun mati, iaitu wa min ayatihi. Wa min, nampak tak nun dia ada tanda mati dekat atas berjumpa dengan huruf izhar halki iaitu huruf hamzah. Jadi nun tu jangan dengung, kita jelaskan, nyatakan bacaan dia. Min ayati, jangan wa min ayati. Itu bukan bacaan izhar, itu adalah bacaan idgham. Jadi izhar halki maksud dia dibaca dengan jelas. Nun mati perlu ada tanda mati dekat atas. Manakala kalau kita tengok contoh pada bahagian tanwin pula, dia adalah tanwin yang selari. Contoh, saya keluarkan satu contoh. Asih run haza, run haza. Nampak tak tanwin depan dia 69. Dalam Al-Quran apabila jumpa je tanwin depan 69, itu adalah hukum izhar halki yang perlu dibaca dengan jelas. Jadi dekat sini asih run haza, tanwin berjumpa dengan huruf ha. Ada kan huruf izhar halki daripada
hukum nun mati ataupun tanwin, maka itu adalah hukum izhar halki. Okey, baik. Itu dua contoh yang saya keluarkan, antaranya satu nun mati dan satu lagi tanwin. Jadi hukum tanwin yang lain kita boleh nampak pada tanwin. Jika dia tanwin yang selari, maka dia adalah hukum izhar halki. Macam mana kita nak faham lagi lebih detail? Jadi saya cuba keluarkan satu contoh ataupun satu latihan untuk anda semua. Kita cuba tengok pada yang sama juga macam video yang lepas saya telah buatkan latihan, iaitu surah Al-Fath ayat 29. Jadi dari surah Al-Fath kita hanya mencari hukum izhar halki. Apa yang kita fokus iaitu nun yang ada tanda mati, tanwin yang selari. Okey, baik. Cuba carikan hukum nun mati ataupun tanwin pada hukum izhar halki. Dalam kiraan 5 second, anda cuba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Habis. Jadi kalau anda tak jumpa ataupun anda boleh stopkan video ni supaya anda dapat cari hukum tu dengan lebih puas hati. Kat sini kita cuba cari untuk hukum izhar halki pada surah Al-Fath ayat 29. Sama juga kita mula daripada baris atas. Muhammadun Rasulullah. Ada ke tak dekat sini? Tak ada. Baris yang kedua, kita fokus pada nun mati ataupun tanwin yang selari. Baris kedua pun tak ada. Baris yang ketiga ada satu, iaitu wujuhihim min athari. Min athari, nun ada tanda mati berjumpa dengan huruf hamzah. Satu lagi, baris yang keempat adalah kazar'in akhraja. Kazar'in akhraja, ain tanwin bawah. Nampak tanwin dia selari jumpa dengan huruf hamzah. Dua lagi, baris yang kelima iaitu okey, baris kelima tak ada. Masuk pada baris keenam. Ada ke? Baris keenam pun tak ada. Dan baris yang ketujuh, minhum. Nampak nun ada tanda mati jumpa dengan huruf ha. Yang itu yang ketiga. Minhum lagi. Wa ajran azima. Ran azima, tanwin jumpa dengan huruf ain. Okey, dekat situ bukan tanwin jumpa dengan huruf alif ya, tapi jumpa dengan huruf ain. Kenapa alif tak dikira? Sebab alif ni dia tak ada bunyi. Jadi yang perlu disambungkan adalah tanwin jumpa dengan huruf ain. Okey, baik. Untuk berkaitan dengan huruf yang tak dibaca ni, nanti saya akan adakan satu slot di hujung video yang apabila selesainya pada bahagian hukum tajwid. Okey, baik. Jadi kesemuanya 4 hukum izhar halki yang ada pada surah Al-Fath ayat 29. Okey, jadi macam itulah cara dia nak cari macam mana izhar halki. Hanya tengokkan pada nun ada tanda mati ataupun tanwin yang selari. Jadi itulah cara dia untuk mengenali hukum izhar halki. Okey, baik. Alhamdulillah, saya rasa insya-Allah itu dapat memberikan kefahamanlah kepada anda semua. Jadi anda perlu ikut video ini agar dia memberikan manfaat kepada anda sendiri, dan juga anda boleh sharekan kepada kawan-kawan ataupun kenalan ahli keluarga supaya semua orang belajar Quran dan baca Al-Quran tak ada kesilapan dari segi hukum tajwid. Okey, insya-Allah saya rasa itu saja. Nantikan video saya yang seterusnya pada hukum idgham bi gunnah. Apa lagi, insya-Allah jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih kepada yang subscribe dan yang sentiasa melihat video saya dan support saya. Insya-Allah mudah-mudahan anda mendapat syafaatnya nanti. Baik, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.